Adakah Anda pernah mendengar berita ini, bahawa Malaysia akan memimpin projek pembangunan nadir bumi di Mongolia yang bernilai sehingga 440 triliun ringgit Malaysia? Ini menunjukkan bahawa selepas menewaskan China Daratan, yang telah memonopoli sumber Mongolia selama 30 tahun, Malaysia telah menandatangani perjanjian pembangunan sumber yang besar dengan Mongolia. Bagi Malaysia, ini adalah detik bersejarah untuk melangkah menjadi negara yang kaya dengan sumber. Bagaimanakah semua ini berlaku? Mengapa Mongolia memilih Malaysia dan bukannya China Daratan yang telah memonopoli sumber dengan harga yang rendah untuk masa yang lama? Inti dari keseluruhan kisah ini adalah Atan, seorang jurutera kanan yang telah berkhidmat di Kementerian Perlombongan dan Tenaga Mongolia selama 30 tahun. Beliau berkata, "Bukan kami yang memilih Malaysia. Kami cuma mahu percaya kepada Malaysia." Jadi, apakah yang ditunjukkan oleh Malaysia di Mongolia sehingga mampu mengubah keadaan dan memenangi kontrak besar bernilai 40 triliun ringgit Malaysia ini? Dan mengapa China Daratan menjadi sangat marah? Sekarang, saya akan menceritakan kisah perubahan yang menakjubkan ini kepada Anda. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atan Bol, dilahirkan di Ulaanbaatar, Mongolia dan telah berkhidmat sebagai jurutera di Kementerian Sumber Mineral dan Tenaga Negara ini selama lebih 30 tahun. Sebab saya bercakap hari ini adalah kerana saya mempunyai kisah yang perlu saya ceritakan kepada anda semua. Pertama, saya mesti mulakan dengan kisah tanah air saya. Mongolia adalah negara yang penuh dengan paradoks. Di bawah tanahnya, terdapat khazanah yang besar tersembunyi, tetapi rakyat kami hidup dalam kemiskinan. Logam nadir bumi seperti lithium, dysprosium, dan ytterbium bertaburan di seluruh tanah air kami yang luas. Walau bagaimanapun, masalahnya ialah kami tidak mempunyai teknologi untuk mengekstrak sumber-sumber ini. Kami tidak mempunyai peralatan perlombongan, teknologi penapisan yang berpengalaman, atau kilang peleburan. Oleh itu, kami terpaksa bergantung kepada syarikat asing. Kemudian, syarikat dari China Daratan datang. Pada mulanya, semuanya berjalan lancar. Mereka berjanji untuk melabur dalam peralatan import dan, tentu saja, peluang pekerjaan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Syarikat-syarikat China membeli mineral kami dengan harga yang tidak masuk akal rendah, kurang daripada separuh harga pasaran dunia. Masalah yang lebih besar ialah mereka tidak memindahkan sebarang teknologi. Mengapa anda tidak memberikan kami teknologi? Apabila saya bertanya kepada wakil China, jawaban yang saya terima ialah, teknologi adalah aset syarikat kami tidak boleh mendedahkannya. Pada masa itu, saya faham bahawa China Daratan tidak pernah menganggap kami sebagai rakan kongsi. Syarikat-syarikat Barat juga tidak berbeza. Pada akhirnya, mereka semua sama. Mereka hanya mengambil sumber, tetapi tidak pernah memindahkan teknologi. Sepanjang 30 tahun bekerja ini, saya menjadi semakin dingin. Setiap kali saya melihat wakil syarikat asing, saya akan berfikir, adakah mereka datang untuk mengambil kesempatan daripada sumber kami lagi? Kepercayaan telah lama hilang. Pada masa itu, pada musim panas tahun 2023, Menteri memanggil saya untuk berjumpa. Beliau memberitahu saya bahawa Malaysia telah membuat tawaran kerjasama nadir bumi. Kandungan tawaran itu ialah Kementerian Ekonomi dan Institut Geologi dan Sumber Mineral Pusat Malaysia merancang untuk menubuhkan pusat kerjasama di Mongolia untuk menjalankan penerokaan bersama. Sejujurnya, pada mulanya saya fikir ia adalah kisah yang sama. Pada akhirnya, matlamat Malaysia pasti tidak lari daripada sumber kami. Walau bagaimanapun, memandangkan menteri sendiri yang memanggil saya tidak boleh menolak pertemuan itu. Pertemuan pertama diadakan di bangunan kerajaan di Ulaanbaatar. Seramai 7 wakil dari Malaysia datang. Semua berpakaian sut kemas dan kelihatan sangat serius. Apabila mesyuarat bermula, wakil dari Malaysia mula membentangkan. Tetapi titik permulaan mereka sama sekali berbeza. Biasanya, syarikat asing akan memuji kehebatan syarikat mereka sendiri terlebih dahulu. Tetapi pihak Malaysia sama sekali berbeza. Sumber nadir bumi Mongolia tidak seharusnya terhad kepada pengekstrakan. Mongolia mesti mempunyai keupayaan untuk mengurus dan membangunkan sumber-sumber ini sendiri.
Inilah jalan sebenar menuju pemulihan negara dengan sumber. Dr. Azman dari IGSMM berkata, "Saya hampir tidak percaya telinga saya. Tidak pernah ada orang asing yang berkata begitu kepada saya sebelum ini. Semua orang sibuk dengan kepentingan diri mereka, tetapi orang Malaysia bercakap tentang potensi Mongolia terlebih dahulu. Dan kata-kata yang lebih mengejutkan menyusul. Kami akan mendedahkan sepenuhnya teknologi penerokaan, teknologi analisis, dan teknologi penapisan yang kami miliki kepada Mongolia. Kami akan bekerja sama dengan kaki tangan teknikal Mongolia di lapangan dan memindahkan teknologi." Bilik mesyuarat senyap. Pegawai kerajaan Mongolia yang duduk di sebelah terkejut dan saling berpandangan. Pemindahan teknologi secara penuh. Ini adalah tawaran yang baru pertama kali saya dengar. Saya secara naluri berasa ragu-ragu bahawa mereka berkata begini, tetapi akhirnya akan ada syarat tambahan. Walau bagaimanapun, wakil dari Malaysia terus menerangkan rancangan khusus dengan tenang. Pada fasa awal, kami akan menjalankan penerokaan geologi terperinci selama 3 bulan. Pasukan penyelidik kami akan pergi ke lapangan di Mongolia untuk mengumpul sampel tanah, menganalisis lapisan batuan, dan mengukur jumlah mineral. Kaki tangan, teknikal Mongolia, akan terlibat dalam proses ini sepanjang masa dan semua data akan dikongsi dengan kerajaan Mongolia. Ini sangat spesifik sehingga sukar dipercayai. Biasanya, mereka tidak akan menerangkan butiran sedemikian, selalunya bercakap samar-samar supaya mereka boleh bertindak kemudian mengikut cara yang menguntungkan mereka. Tetapi orang Malaysia berbeza. Selepas mesyuarat berakhir, saya masih berasa curiga. Rakan sekerja saya juga separuh percaya, separuh tidak. Atan, adakah anda benar-benar fikir mereka akan memberikan semua teknologi kepada kita? Saya tidak percaya. Kami telah ditipu oleh syarikat asing terlalu banyak, jadi kami tidak boleh mudah percaya. Tetapi kerajaan memutuskan untuk meneruskan perkara ini. 2 bulan kemudian, pasukan penyelidik Malaysia tiba di Mongolia. Terdapat 12 orang kesemuanya, termasuk ahli geologi, ahli mineralogi, dan pakar analisis kimia. Dalam perjalanan ke lapangan, saya berbual dengan Dr. Azman, Ketua Pasukan Penyelidik Malaysia. "Ini kali pertama anda datang ke Mongolia, bukan?" "Ya, ini kali pertama. Sebelum datang, saya telah mengkaji banyak data geologi Mongolia. Ini benar-benar negara yang hebat." Nada suara Dr. Azman kedengaran ikhlas. Walaupun begitu, saya masih tidak mengurangkan kewaspadaan saya. Kata-kata boleh diucapkan oleh sesiapa sahaja, yang penting adalah tindakan. Keesokan harinya, pasukan penyelidik Malaysia bertolak dari penginapan pada jam 5 pagi menuju ke kawasan Lombong pertama berhampiran Gurun Gobi di selatan Mongolia. Saya pun turut serta. Sejujurnya, saya tidak menjangkakan apa-apa, berfikir bahawa mereka hanya akan datang untuk meninjau secara rasmi dan kemudian pulang. Walau bagaimanapun, apabila tiba di lapangan, pemikiran saya berubah sepenuhnya. Pasukan penyelidik Malaysia segera turun dari kereta, membuka beg pakaian, dan mula mengeluarkan peralatan, alat penerokaan geologi, alat pengumpul sampel tanah, dan juga alat analisis tenaga surya. Biasanya, syarikat asing pada hari pertama hanya akan berjalan-jalan, tetapi orang Malaysia berbeza. Encik Atan, mari kita mulakan. Pertama sekali, mari kita lihat struktur lapisan batuan kawasan ini bersama-sama. Dr. Azman memanggil nama saya dan menunjukkan kepada saya sebuah tablet. Pada skrin, terdapat model 3 di kawasan itu yang lebih tepat daripada mana-mana data yang pernah saya lihat selama 30 tahun. Dari mana anda dapat data ini? Kami telah menggabungkan data satelit dan data sedia ada dan membina ini. Kami mengambil masa 3 minggu untuk bersedia sebelum datang. Bersedia 3 minggu tanpa menandatangani kontrak, saya terkejut dari hati. Biasanya, prosedur adalah menandatangani kontrak dan kemudian memulakan penerokaan, tetapi orang Malaysia melakukan sebaliknya. Penerokaan lapangan bermula. Dr. Azman melutut, menyentuh tanah sendiri untuk mengesahkan komponennya. Penyelidik muda di sekelilingnya juga sama. Mereka menanggalkan sut, memakai pakaian kerja, memakai sarung tangan, dan mula menggali tanah. Dr. Azman, kandungan litium dalam sampel ini lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Kalau begitu,
Kita akan menggunakan kawasan ini sebagai pusat untuk penerokaan dalam radius bulatan. Mereka bekerja tanpa henti. Walaupun semasa makan tengah hari, mereka cepat-cepat makan 2.3 sandwich dan terus bekerja. Saya melihat mereka bekerja dan semakin kagum. Orang-orang ini sangat serius. Tetapi perkara yang lebih menakjubkan berlaku selepas itu. Dr. Azman memanggil kaki tangan teknikal tempatan Mongolia berkumpul. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang sila ikut apa yang saya lakukan. Saya akan mengajar Anda cara menggunakan peralatan ini terlebih dahulu. Kemudian, beliau mula mengajar satu persatu dengan sabar dan teliti, sistem operasi peralatan, cara mengumpul sampel, dan cara merekod data. Walaupun pegawai Mongolia melakukan kesilapan, beliau tidak marah, tetapi sebaliknya menerangkan dengan sabar, tidak mengapa. Semua orang bermula seperti ini. Buat perlahan-lahan, saya memerhatikan kejadian ini dan terdiam, kerana ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dilihat dari syarikat Cina. Orang Cina selalunya hanya melakukan kerja mereka sendiri dan hanya menugaskan pegawai Mongolia untuk kerja-kerja seperti mengangkut barang. Dr. Azman, adakah Anda benar-benar akan memindahkan semua teknologi ini kepada kami? Saya bertanya dengan berhati-hati. Beliau menjawab, tentu sekali. Inilah sebabnya kami datang ke sini. Matlamat kami adalah untuk membolehkan Mongolia membangunkan sumber dengan kuasa sendiri. Matanya sangat ikhlas. Ini bukan kata-kata kosong. Beliau kelihatan benar-benar percaya pada perkara ini dari hati. Seminggu berlalu. Suatu petang, dalam perjalanan pulang ke penginapan, saya menumpang kereta Dr. Azman dan mendapati beliau sedang membuka aplikasi belajar bahasa Mongolia. Anda sedang belajar bahasa Mongolia? Ya, belajar sedikit. Saya mahu berkomunikasi dengan orang tempatan dengan lebih baik. Untuk projek hanya 3 bulan, beliau sanggup belajar bahasa Mongolia. Saya semakin keliru. Ini tidak seperti mana-mana orang asing yang pernah saya temui sebelum ini. Pada hari kedua minggu kedua, salah satu peralatan mengalami kerosakan. Sekeping komponen penting alat analisis ketepatan rosak. Biasanya, dalam situasi begini, komponen perlu ditempah dari negara asal dan kerja akan terhenti selama beberapa hari. Walau bagaimanapun, seorang penyelidik Malaysia mengambil masa sepanjang malam untuk membuka peralatan itu dan membaikinya sehingga selesai. Keesokan paginya, peralatan itu berfungsi seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Bagaimana Anda membaikinya? Oh, saya telah mengubah suatu komponen buat sementara waktu. Walaupun tidak sempurna, ia sepatutnya boleh digunakan sehingga akhir projek. Membaiki peralatan sepanjang malam untuk projek negara lain? Pada masa itu, saya faham bahawa orang-orang ini serius dengan projek ini seolah-olah ia adalah kerja mereka sendiri. Di kalangan pegawai tempatan Mongolia, khabar angin mula tersebar. Hei, orang Malaysia memang berbeza. Mereka memindahkan semua teknologi kepada kita. Saya juga lihat, mereka bekerja dengan kita sehingga larut malam. Dan Anda lihat orang Malaysia makan tengah hari? Mereka makan sama seperti kita. Ini adalah perkara kecil, tetapi pengumpulan perkara-perkara kecil ini mula menimbulkan kesan kepada orang Mongolia. Kaki tangan syarikat Cina selalunya pergi ke restoran mewah sendiri, menggunakan penginapan berasingan dan tidak mahu berhubung dengan pegawai Mongolia. Tetapi orang Malaysia berbeza. Sebulan kemudian, Pusat Kerjasama Malaysia dibuka secara rasmi di tengah-tengah Ulaan Baatar. Tetapi pusat ini berbeza. Ia bukan sahaja pejabat, tetapi juga mempunyai kemudahan pendidikan. Kami akan mengadakan pendidikan untuk generasi muda Mongolia di sini. Kami merancang untuk membuka kursus 6 bulan yang akan merangkumi penerokaan geologi, analisis mineral, dan pengurusan sumber. Apabila wakil Malaysia mengumumkan, bilik mesyuarat dipenuhi dengan bunyi riuh. Malah pendidikan pun diberikan secara percuma. Kos akan ditanggung oleh Kerajaan Malaysia dan Institut Penyelidikan kami. Membimbing generasi muda Mongolia adalah inti dari kerjasama ini. Darah saya menggelegak pada masa itu. Mongolia, yang telah dieksploitasi oleh syarikat asing selama 30 tahun, akhirnya bertemu dengan rakan kongsi yang sebenar. Dan di kalangan generasi muda Mongolia, populariti Malaysia sudah sangat tinggi. Drama televisyen dan muzik pop Malaysia sangat popular. Berjalan di jalan-jalan di Ulaan Baatar,
Anda boleh dengan mudah mendengar lagu-lagu Malaysia dan melihat anak muda berbual tentang drama televisyen Idol Malaysia di kafe. Saya mahu jadi seperti Malaysia, sebuah negara yang bersih dan maju. Kalau dapat bekerja di syarikat Malaysia, pasti bagus. Keinginan budaya ini secara semula jadi berkaitan dengan kerjasama ekonomi. Malaysia bukan sahaja mencari sumber, tetapi juga telah memenangi hati rakyat Mongolia. Suatu petang, saya berpeluang minum teh dan berbual dengan Dr. Azman secara bersendirian. Saya bertanya soalan yang saya simpan dalam hati selama ini. Dr. Azman, boleh saya bertanya secara terus terang? Mengapa Malaysia melakukan sejauh ini? Anda memberikan semua teknologi, malah memberikan pendidikan. Tidak bolehkah hanya membeli sumber? Dr. Azman berfikir sejenak dan menjawab, Encik Atan, kami tidak melihat kepentingan jangka pendek. Kami melihat 50 tahun, 100 tahun akan datang. Hanya Mongolia yang kaya dan kuat sahaja yang boleh menjadi rakan kongsi yang baik untuk Malaysia. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak tidak akan kekal lama. Ia mesti menjadi hubungan yang tumbuh bersama untuk berkekalan. Kata-kata ini menusuk jauh ke dalam hati saya. Malaysia benar-benar berbeza daripada negara lain. Mereka tidak mencari keuntungan segera seperti China daratan, tetapi melihat ke masa depan yang jauh. Pada bulan kedua, hasil penerokaan mula keluar secara beransur-ansur. Keputusan jauh melebihi jangkaan semua orang. Pada bulan ketiga, pasukan penyelidik Malaysia bersedia untuk mengadakan sidang media hasil penerokaan. Ini adalah pertemuan besar yang dihadiri oleh pemimpin peringkat tinggi kerajaan Mongolia. Tentu saja, saya juga turut serta. Pada skrin di bilik mesyuarat, slide pertama dipaparkan. Dr. Azman mula membentangkan, kami akan mengumumkan hasil penerokaan terperinci selama 3 bulan. Pertama sekali, lithium. Pada skrin, satu nombor dipaparkan. Saya hampir berhenti bernafas apabila melihat nombor itu. Jumlah rizab lithium yang dijangkakan bernilai 25 trilion ringgit Malaysia. Bilik mesyuarat serta-merta senyap, diikuti dengan bunyi riuh. 20 trilion ringgit Malaysia? Ini lebih daripada 3 kali ganda daripada saiz yang kami jangkakan. Seterusnya adalah dysprosium, dijangkakan bernilai 20 trilion ringgit Malaysia dan mineral lain seperti ytterbium, perak dan emas. Dr. Azman berhenti seketika dan berkata perlahan, jumlah nilai keseluruhan adalah sehingga 440 trilion ringgit Malaysia. 440 trilion ringgit Malaysia. Nombor ini bergema dalam otak saya berulang kali. Ini adalah angka yang boleh mengubah nasib Mongolia bersamaan dengan beberapa kali ganda KDNK negara kami. Menteri tidak dapat menahan diri daripada berdiri. Anda pasti 440 trilion ringgit Malaysia? Kami telah mengumpul sampel dari 15 titik penerokaan dan memeriksa dengan model geologi 3D. Julat. Ralat berada dalam lingkungan tambah tolak 5%. Sorakan bergema di bilik mesyuarat. Pegawai Mongolia berpelukan dan berjabat tangan. Saya juga berjabat tangan dengan rakan sekerja di sebelah saya dengan erat penuh kegembiraan. Tetapi kebahagiaan itu singkat. Kebimbangan dalam realiti menyusul. Perkara pertama yang saya fikirkan ialah China daratan. Menteri juga seolah-olah memikirkan perkara yang sama. Air mukanya menjadi serius. Pada masa ini, China daratan pasti tidak akan berdiam diri. Suasana di bilik mesyuarat serta-merta menjadi tegang. Semua orang tahu bahawa apabila berhadapan dengan sumber yang besar, China daratan tidak akan mudah mengalah. Pada masa itu, Dr. Azman berkata dengan tenang, ini adalah masalah yang perlu diputuskan oleh Mongolia. Kami, Malaysia, menghormati keputusan Mongolia. Saya hanya ingin menekankan satu perkara. Malaysia melihat Mongolia sebagai rakan kongsi yang sebenar. Nada suaranya tenang, tetapi penuh keikhlasan. Tiada pujukan mahupun ugutan. Beberapa hari selepas mesyuarat berakhir, kejadian yang dijangkakan berlaku. China daratan mula bergerak. Pertama sekali, hubungan dari kedutaan China. Mereka memberi tekanan kepada Kementerian Luar Mongolia bahawa kerjasama dengan Malaysia tidak menguntungkan Mongolia. Meneruskan kerjasama dengan China, daratan adalah pilihan yang bijak. Ini adalah ugutan yang jelas, tetapi baru permulaan. Beberapa ahli parlimen Mongolia juga tiba-tiba mula menentang kerjasama dengan Malaysia.
Kemudian diketahui bahawa mereka telah menerima rasuah dalam jumlah besar dari China Daratan. Media juga sama. Tiba-tiba dipenuhi dengan artikel yang mengkritik Malaysia. Teknologi Malaysia tidak boleh dipercayai, kerjasama dengan Malaysia boleh membahayakan Mongolia dan sebagainya. Ini semua adalah hasil media yang dikawal oleh modal China Daratan dan terdapat tekanan yang lebih teruk. Bangunan Pusat Kerjasama Malaysia tiba-tiba dipotong bekalan elektrik dengan alasan pembaikan sistem elektrik. Tetapi di mata semua orang, ini adalah tindakan sengaja menimbulkan masalah. Permohonan lanjutan visa pasukan penyelidik Malaysia juga tiba-tiba menghadapi masalah. Di dalam Kementerian Sumber Mineral dan Tenaga, perpecahan mula berlaku. Ramai pegawai peringkat tinggi tiba-tiba mula menyokong untuk terus bekerja sama dengan China Daratan. China Daratan adalah rakan dagang terbesar kita. Mencetuskan kemarahan China Daratan akan memberi kesan serius kepada ekonomi negara kita. Kata-kata seperti ini muncul dalam setiap mesyuarat. Saya mula berasa tidak selesa. Suatu hari, pihak China Daratan membuat tawaran yang lebih terus terang. Jika kerjasama dengan Malaysia dihentikan, China Daratan akan segera melabur $5 bilion dan mengecualikan tarif custom untuk produk Mongolia. Ini adalah syarat besar yang berada di hadapan. Di dalam kementerian, orang mula ragu-ragu. Saya sendiri keliru. Saya duduk di kerusi pejabat, memegang kepala saya dengan kesedihan. Pada masa itu, saya melihat foto di atas meja. Ia adalah gambar yang diambil bersama pasukan penyelidik Malaysia 3 bulan lalu, diambil pada Hari Doktor. Azman mengajar kaki tangan teknikal Mongolia cara menggunakan peralatan. Tiba-tiba, saya sedar. Malaysia tidak memberi kami wang, tetapi memberi kami teknologi. China Daratan mengeksploitasi kami selama 30 tahun, tetapi Malaysia hanya mengambil masa 3 bulan untuk memberi kami kuasa untuk berdiri sendiri. Saya membuat keputusan, saya mesti bangkit berjuang. Keesokan harinya, saya memanggil semua kaki tangan teknikal Mongolia berkumpul. Kira-kira 20 orang yang bekerja bersama pasukan penyelidik Malaysia di lapangan. Kami semua berbual secara terus terang. Apa yang kita pelajari dari China Daratan? Soalan saya membuat semua orang menggelengkan kepala. Bagaimana dengan Malaysia? Dalam 3 bulan ini, apa yang kita pelajari? Kali ini, wajah semua orang bersinar. Kami belajar cara menggunakan peralatan. Sekarang saya seorang diri pun boleh menjalankan penerokaan geologi. Saya belajar cara menganalisis sampel. Semua orang berkata serentak. Mata mereka bersinar dengan tenaga dan semangat. Apa yang Anda benar-benar mahukan? Wang di hadapan mata atau kuasa untuk berdiri sendiri? Sebaik sahaja soalan saya berakhir, salah seorang daripada mereka menjawab dengan kuat, kuasa. Kami tidak mahu menjadi negara yang bergantung kepada asing lagi. Yang lain juga menyatakan persetujuan. Pada masa itu, saya yakin bahawa kaki tangan teknikal kami telah membuat keputusan dari lubuk hati mereka. Bagus, kalau begitu, mari kita yakinkan kerajaan. Biarkan suara kita didengari. Kami bersama-sama menulis petition, menerangkan pengalaman langsung kaki tangan teknikal Mongolia di lapangan dan menjelaskan secara terperinci bagaimana Malaysia membantu kami secara serius. Kami menyebarkan petition ini kepada media dan tindak balasnya sangat memberangsangkan, terutamanya generasi muda yang menjadi penyokong kami. Apa yang Atan kata betul. Kita patut bekerja sama dengan Malaysia. China Daratan telah mengeksploitasi kita selama 30 tahun. Saya mahu menjadi seperti Malaysia, sebuah negara yang bersih dan teratur. Media sosial serta-merta dicetuskan. Anak muda menanda pagar dan berkongsi siaran yang menyokong kerjasama dengan Malaysia. Protes juga berlaku di jalanan. Beribu-ribu orang berkumpul di dataran tengah Ulaan Batar. Orang ramai memegang plakat dan melaungkan, "Kerjasama dengan Malaysia. Jangan jual masa depan kita." Mongolia memilih Malaysia. Yang menghairankan ialah ramai yang memegang bendera Malaysia, bendera jalur gemilang yang berkibar di dataran Mongolia. China Daratan panik. Ini adalah tindak balas yang tidak dijangka. Mereka fikir mereka boleh mengawal Mongolia dengan wang dan tekanan, tetapi hati rakyat Mongolia telah condong ke arah Malaysia. Kerajaan tidak boleh mengabaikannya lagi, kerana pendapat majoriti rakyat condong sepenuhnya ke arah menyokong Malaysia.
Perdana Menteri memanggil mesyuarat tergempar. Detik nasib semakin hampir. Mesyuarat sulit yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri diadakan di bilik mesyuarat tingkat atas bangunan kerajaan. Ini adalah mesyuarat yang akan menentukan nasib Mongolia. Saya juga turut serta sebagai pakar teknikal. Apabila saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat, saya dapat merasakan suasana tegang. Satu pihak adalah mereka yang menyokong kerjasama dengan Malaysia. Pihak lain adalah mereka yang menyokong untuk terus bekerjasama dengan China Daratan. Di tengah bilik mesyuarat, terdapat juga wakil khas dari Kedutaan China Daratan. Perdana Menteri mengumumkan pembukaan mesyuarat. Kita perlu membuat keputusan penting. Projek pembangunan Nadir Bumi bernilai 440 triliun ringgit Malaysia. Dengan siapa kita akan bekerjasama? Wakil khas dari China Daratan adalah yang pertama meminta untuk bercakap. Tuan Perdana Menteri, Mongolia dan China Daratan adalah sekutu yang mesra untuk masa yang lama. Kami telah bekerjasama selama 30 tahun. Malaysia terlalu jauh dan tidak berpengalaman. China Daratan bersedia untuk segera melabur $5 bilion AS dan akan memansuhkan semua tarif kastam untuk produk Mongolia. Beliau mengeluarkan satu dokumen dengan yakin. Itulah draft kontrak. Kandungannya ialah hanya dengan menandatangani segera $5 bilion AS akan diterima. Bukan itu sahaja. Jika Anda memilih untuk bekerja sama dengan Malaysia, beliau berhenti seketika dan melihat sekeliling. Kami mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyekat impor produk Mongolia. Ini bukan ugutan, ini adalah realiti. Bilik mesyuarat serta-merta senyap. Ini adalah ugutan yang jelas. Jika hubungan dengan China Daratan diputuskan, akan ada tindak balas ekonomi. Beberapa ahli parlimen pro-China mengangguk setuju. Betul, kita perlu menghadapi realiti. China Daratan menyumbang 70% daripada ekspor kita. Jika kita bekerja sama dengan Malaysia dan kehilangan China Daratan, ekonomi negara kita akan runtuh. Suasana mula condong ke arah China Daratan. Hati saya sakit seolah-olah diperah. Adakah kita perlu menyerah kepada China Daratan lagi? Pada masa itu, bunyi bising kedengaran dari luar bilik mesyuarat. Pada mulanya, ia perlahan, tetapi beransur-ansur menjadi lebih kuat. Saya melihat keluar tingkap dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Berpuluh-puluh ribu orang berkumpul di dataran di hadapan bangunan kerajaan. Mereka memegang plakat dan melambai bendera Malaysia, melaungkan kerjasama dengan Malaysia. Jangan jual masa depan kita. Mongolia memilih Malaysia. Dataran itu dipenuhi bukan sahaja anak muda, tetapi juga ramai rakyat yang datang bersama keluarga mereka. Seseorang memegang bendera Malaysia bersaiz besar di sebelah bendera Mongolia, berkibar bersama-sama. Wakil khas dari China Daratan pucat. Baginya, ini adalah tindak balas yang sama sekali tidak dijangka. Beliau tidak pernah bermimpi bahawa rakyat Mongolia akan menentang dengan begitu kuat. Ini adalah lakonan. Mesti ada seseorang yang mengawal di belakang tabir, katanya dengan suara bergetar. Pada masa itu, seorang pembantu masuk dengan tablet. Tuan Perdana Menteri, Anda patut lihat media sosial. Pada skrin, terdapat siaran yang disiarkan secara langsung. Pasukan penyelidik Malaysia mengajar kami teknologi. China Daratan tidak pernah melakukan ini selama 30 tahun. Saya mahu membangun menjadi negara yang bersih dan teratur seperti Malaysia. China Daratan mengeksploitasi kita, tetapi Malaysia mahu tumbuh bersama kita. Kerjasama dengan Malaysia menjadi tren nombor 1. Ratusan ribu orang menyertai pergerakan ini. Menteri Bangun, Wakil khas, ini bukan lakonan. Ini adalah suara sebenar rakyat kami. Beliau menunjuk kepada saya. Pegawai teknikal Atan, sila ceritakan pengalaman langsung Anda di lapangan. Saya bangun perlahan-lahan. Walaupun tangan saya bergetar, kata-kata yang akan saya ucapkan sangat jelas. Saya telah bekerja dengan syarikat asing selama 30 tahun. China Daratan, Australia, Kanada. Semua sama. Mereka hanya mengambil sumber kami, tetapi tidak pernah memindahkan teknologi. Suara saya bergema di bilik mesyuarat. Tetapi Malaysia berbeza. Sepanjang 3 bulan bekerja dengan pasukan penyelidik Malaysia, saya merasakan perkongsian yang sebenar buat kali pertama.
Mereka mengajar kami cara menggunakan peralatan, menganalisis sampel, menerangkan data, dan memindahkan segala-galanya kepada kami. Mereka membaiki peralatan sepanjang malam dan malah cuba belajar bahasa Mongolia. Saya memandang tajam kepada wakil khas dari China Daratan. Apa yang China Daratan ajar kami selama 30 tahun yang lalu, tiada apa-apa. Mereka hanya mengambil sumber dengan harga murah sahaja. Wakil khas dari China Daratan berdiri. Ini adalah penghinaan. Anda fikir berapa banyak China Daratan telah melabur di Mongolia? Pelaburan? Saya membalas. Melalui pelaburan itu, apa yang kaki tangan teknikal Mongolia pelajari? Wang yang syarikat Cina untung mengalir kembali ke China Daratan, meninggalkan Mongolia hanya dengan tanah yang terbiar. Bilik mesyuarat dipenuhi dengan bunyi riuh. Wakil kaki tangan teknikal lain mengangguk setuju. Betul, kami tidak mahu ditipu lagi. Malaysia memikirkan masa depan kami. China Daratan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Suasana mula berubah sepenuhnya. Mereka yang menyokong China Daratan sebentar tadi senyap. Perdana Menteri bangun dari tempat duduknya. Air mukanya tegas. Wakil khas, Anda dengar? Inilah suara rakyat kami. Inilah pandangan pakar di lapangan kami. Wakil khas dari China Daratan tidak berkata apa-apa lagi. Beliau mencapai dokumen dan cuba berjalan keluar dari bilik mesyuarat. Anda semua akan menyesal dengan keputusan ini. Beliau meninggalkan kata-kata ugutan dan menolak pintu keluar dari bilik mesyuarat. Bilik mesyuarat senyap seketika. Kemudian, Perdana Menteri berkata perlahan, "Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah membuat keputusan." Beliau melihat keluar tingkap. Berpuluh-puluh ribu rakyat yang berkumpul di dataran masih melaungkan slogan secara berterusan. Mongolia akan maju bersama Malaysia. Pada masa itu, semua orang di bilik mesyuarat berdiri dan bertepuk tangan. Saya hampir menitiskan air mata. Ini adalah detik yang saya impikan selama 30 tahun. Akhirnya, Mongolia dapat bersuara dengan suara sendiri. Perdana Menteri mengangkat tangan untuk menyuruh semua orang senyap. Tetapi ini hanyalah permulaan. China Daratan akan bertindak balas. Ekonomi negara kita mungkin menghadapi kesukaran. Walaupun begitu, kita akan terus maju di jalan ini kerana inilah yang kita pegang. Inilah perkara yang betul untuk anak cucu kita di masa depan. Masa depan 100 tahun akan datang adalah jauh lebih penting daripada wang di hadapan mata. Tepukan bergemuruh lagi. Kali ini lebih kuat dan lebih lama. Mesyuarat berakhir. Saya berjalan keluar dari bangunan. Apabila saya berjalan ke dataran, orang ramai bersorak kegembiraan. Kita menang, pilih Malaysia, kita berjaya. Anak muda berpelukan. Ada yang menangis, ada yang ketawa. Bendera Malaysia dan bendera Mongolia berkibar bersama-sama. Seorang wanita muda berjalan menghampiri saya, berkata sambil menangis, "Terima kasih. Terima kasih kerana memberi kami keberanian." Saya menggelengkan kepala. Tidak, Anda semua yang berani. Inilah yang Anda semua berjaya lakukan bersama. Malam itu, Ulaan Baatar seolah-olah menjadi perayaan. Konsert musik secara langsung diadakan di dataran. Musik pop Malaysia bergema sepanjang malam. Orang ramai menari dan menyanyi. Saya kembali ke penginapan dan menghubungi pasukan penyelidik Malaysia. Dr. Azman menjawab telefon. "Ya, kami memilih Malaysia." Suara teruja Dr. Azman kedengaran dari hujung talian. "Terima kasih, Encik Atan. Kami juga bangga kerana dipilih oleh Mongolia. Sekarang, permulaan yang sebenar telah tiba. Mari kita bina masa depan yang indah bersama-sama." Saya melihat keluar tingkap. Langit malam Ulaan Baatar dipenuhi bintang. Saya yakin bahawa masa depan kami juga akan cerah dan bersinar seperti bintang-bintang itu. Mongolia telah membuat keputusan bersejarah. Saya tahu bahawa kami tidak akan menyesal dengan keputusan ini. Pengumuman rasmi Kerajaan Mongolia disiarkan pada keesokan harinya. Perdana Menteri berdiri sendiri di sidang media, di bawah perhatian media di seluruh dunia. Beliau mengumumkan kenyataan bersejarah. Kerajaan Mongolia memutuskan untuk menandatangani perjanjian pembangunan bersama sumber nadir bumi dengan Malaysia. Kami akan bekerjasama dengan Malaysia untuk memacu projek pembangunan litium, dysprosium, dan iterbium bernilai 40 triliun ringgit Malaysia. Di sidang media, lampu kilat kamera berkelip-kelip.
Wartawan dari seluruh negara berebut-rebut bertanya soalan. China daratan dijangka akan bertindak balas. Bagaimana Anda akan menanganinya? Bagaimana hubungan ekonomi dengan China daratan akan berlaku? Perdana Menteri menjawab tanpa gentar. Mongolia adalah negara berdaulat. Kami memutuskan sendiri dengan siapa kami akan membangunkan sumber kami. Kami berharap untuk mengekalkan hubungan baik dengan China daratan, tetapi ini tidak akan menjadi syarat untuk kami meninggalkan masa depan kami sendiri. Kata-katanya berat dan tegas. Saya menonton acara ini di televisyen dengan perasaan terharu. Bagaimana Perdana Menteri kami boleh berdiri di sini dengan yakin dan mengumumkan perkara ini? Sebaik sahaja pengumuman itu dibuat. Seluruh dunia gempar. Media dari banyak negara melaporkan berita bahawa pintu China daratan ditutup, jalan Malaysia dibuka. Mongolia memilih Malaysia dan bukannya China daratan, peta sumber berubah. Teknologi Malaysia menulis semula peta kuasa Asia Tengah. Terutama media barat menunjukkan minat yang besar. Hakikat bahawa Malaysia telah memasuki pasaran yang dimonopoli oleh China daratan selama 30 tahun menjadi berita besar. Malaysia sendiri juga gempar. Saya mencari tajuk berita di Malaysia yang menulis, bekalan nadir bumi Malaysia stabil. Lithium bernilai 25 triliun RM, dysprosium 20 triliun RM. Impian negara yang mempunyai sumber menjadi kenyataan. Rakyat Mongolia melambai bendera Malaysia, jalur gemilang, bersorak kegembiraan. Pilihan generasi muda yang mengagumi budaya Malaysia. Rakyat Malaysia juga gembira. Bahagian komen dipenuhi dengan ucapan tahniah. Malaysia menang dengan keupayaan teknologi sebenar. Terima kasih rakyat Mongolia. Walau bagaimanapun, seperti yang dijangkakan, tindak balas China daratan sangat keras. Jurucakap Kementerian Luar China mengadakan sidang media tergempar. Keputusan Mongolia adalah sangat dikesali yang akan memberi kesan serius kepada hubungan antara kedua-dua negara. Ini adalah ugutan yang jelas. Keesokan harinya, China daratan mengambil tindakan sebenar. Pelepasan kastam untuk produk Mongolia tiba-tiba menjadi lebih ketat. Produk ekspor seperti arang batu ditahan di sempadan China dengan alasan menyemak dokumen, tetapi sebenarnya adalah penggantungan import. Sektor ekonomi Mongolia mula goyah. Jika begini, kita semua akan bankrupt. Memang betul kita tidak patut membuat China daratan marah. Perasaan ini merebak. Ahli Parlimen Pro-China meninggikan suara mereka lagi. Lihat, saya sudah kata, tindak balas China daratan telah bermula. Tetapi kali ini berbeza. Kerajaan tidak gentar. Perdana Menteri memanggil mesyuarat rancangan tindak balas kecemasan. Ini adalah perkara yang dijangkakan. Kami telah bersedia. Seterusnya adalah pengumuman yang mengejutkan. Kerajaan Malaysia memutuskan untuk memperluaskan import produk Mongolia secara besar-besaran dan sedang berunding dengan Kesatuan Eropah. Malaysia telah bergerak. Apabila China daratan menutup satu pintu, satu lagi pintu dibuka. Kurang dari seminggu, syarikat Malaysia menandatangani kontrak import produk Mongolia, termasuk kontrak pembelian arang batu jangka panjang berjuta-juta tan. Syarikat Malaysia bergerak pantas, mula mengisi jurang yang ditinggalkan oleh China daratan. Perkara yang lebih mengejutkan ialah langkah seterusnya kerajaan Malaysia. Mereka mengumumkan akan menjemput belia Mongolia untuk latihan teknikal di Malaysia dengan semua kos ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Anda akan belajar teknik perlombongan, teknik penapisan, dan pengurusan sumber. Kami juga akan menyediakan peluang pekerjaan di syarikat Malaysia. Belia Mongolia melonjak kegembiraan. Berpeluang belajar dan bekerja di Malaysia. Pemohon berbondong-bondong datang. Terdapat lebih 10,000 pemohon untuk 1,000 tempat pengambilan. Di sisi lain, pelaburan syarikat Malaysia di Ulaanbaatar bermula secara rasmi. Syarikat besar Malaysia seperti syarikat pembuatan chip terkemuka, syarikat elektronik, dan syarikat pembuatan kereta terkenal datang untuk melabur. Membina kilang usaha sama untuk menghasilkan bahan bateri, membina kilang penapisan dysprosium, dan menjalankan operasi bersama di kilang pembuatan peralatan perlombongan tempatan. Saiz pelaburan sahaja melebihi $2 bilion AS dan dijangka mewujudkan beribu-ribu pekerjaan. Suatu hari, saya bermesyuarat dengan wakil syarikat Malaysia.
Rancangan yang mereka tunjukkan sangat mengejutkan. Encik Atan, kami bukan sahaja membina kilang di sini. Kami juga akan membina pusat pendidikan teknikal tambahan supaya belia Mongolia dapat mempelajari teknologi terkini. Pendidikan lagi. Malaysia memberi tumpuan kepada pendidikan sehingga tahap obsesi. Dan produk yang dihasilkan dari kilang ini akan diekspor ke seluruh dunia di bawah jenama Malaysia. Dibuat di Mongolia akan menjadi jenama global. Mata saya berkaca. Malaysia bukan sahaja mengambil sumber, tetapi mereka akan membina Mongolia menjadi negara perindustrian pembuatan yang kuat. 3 bulan berlalu. Tindak balas Cina daratan masih berterusan, tetapi ekonomi Mongolia semakin baik. Laluan ekspor telah dipelbagaikan ke Malaysia dan Eropah. Kebergantungan kepada China daratan berkurangan. Dan yang lebih penting, keyakinan rakyat Mongolia. Kita tidak perlu bimbang tentang Cina daratan lagi, kerana kita mempunyai Malaysia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Pemandangan bandar Ulaanbaatar juga mula berubah. Kedatangan syarikat Malaysia menjadikan bandar lebih bersih. Kedai serbaneka gaya Malaysia dibuka. Kafe semakin banyak. Anak muda bersemangat untuk belajar bahasa Malaysia dan budaya Malaysia. Saya sedang bersedia untuk ujian kemasukan syarikat Malaysia. Saya merancang untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Saya mula bekerja terjemahan sarikata untuk drama televisyen Idol Malaysia. Malaysia bukan sahaja rakan kongsi perniagaan. Sama ada dari segi budaya atau ekonomi, Malaysia telah menjadi contoh kepada Mongolia. Suatu hari, saya melawat tapak perlombongan bersama Dr. Azman. Peralatan baharu yang dibangunkan dengan teknologi Malaysia baru tiba. Encik Atan, sila ajar kaki tangan teknikal Mongolia cara menggunakan peralatan ini. Anda perlu belajar untuk mengendalikannya secara bebas dalam masa 3 bulan. Dr. Azman masih menekankan pemindahan teknologi seperti biasa. Dan peralatan ini akan dibekalkan oleh Malaysia secara percuma. Sebelum Mongolia boleh berdiri sendiri, kami akan memberikan sokongan tanpa kos. Saya hampir tidak percaya telinga saya, Dr. Azman, berapa nilai peralatan ini? Anda memberikannya secara percuma kepada kami? Ya, kami melihat hubungan perkongsian jangka panjang. Hanya Mongolia yang berjaya sahaja yang akan menjadi perkara yang baik untuk Malaysia. Kepentingan jangka pendek tidak penting. Apabila mendengar kata-kata ini, saya yakin bahawa pilihan kami terhadap Malaysia adalah keputusan yang paling tepat. 6 bulan kemudian, pembangunan rasmi bermula. Pada upacara perasmian pembangunan bersama Bandar Mineral Malaysia Mongolia, pemimpin kedua-dua negara turut serta. Perdana Menteri Mongolia dan Perdana Menteri Malaysia berdiri bersebelahan dan menggunakan penyodok untuk mengambil tanah. Berpuluh-puluh ribu rakyat menjadi saksi pada masa itu, dan sorakan bergema. Perdana Menteri Malaysia menyampaikan ucapan, Mongolia dan Malaysia kini adalah rakan kongsi yang sebenar. Kami akan tumbuh bersama, makmur bersama. Nilai 440 triliun ringgit Malaysia ini bukan sekadar nombor. Ini adalah pelaburan untuk generasi akan datang kedua-dua negara. Tepukan bergemuruh. Saya juga bertepuk tangan dan menitiskan air mata. Detik yang saya impikan selama 30 tahun akhirnya menjadi kenyataan. Malam itu, saya duduk bersendirian di pejabat. Saya melihat keluar tingkap, melihat pemandangan malam Ulaanbaatar. Seluruh bandar terang dengan cahaya lampu. Papan tanda syarikat Malaysia bersinar. Di atas meja, terdapat gambar yang diambil bersama pasukan penyelidik Malaysia. Gambar pertemuan pertama, gambar bekerja bersama di lapangan, dan gambar yang diambil pada upacara menandatangani kontrak terakhir. Tiba-tiba, saya sedar. Malaysia tidak hanya memberi pelaburan atau teknologi. Mereka memberi kami harapan. Harapan bahawa kami sendiri juga boleh menjadi kaya. Kami sendiri juga boleh menjadi negara maju. Telefon berdering. Ia adalah panggilan dari Dr. Azman. Encik Atan, tahniah. Hari ini benar-benar hari bersejarah. Dr. Azman, terima kasih banyak. Jika tidak kerana Malaysia, kami mungkin masih dieksploitasi oleh Cina daratan. Sekarang, yang membuat keputusan adalah Mongolia. Kami hanya mendapat peluang untuk maju bersama. Mari kita bergandeng bahu untuk 50 tahun, 100 tahun akan datang. Meletakkan telefon, saya melihat keluar tingkap sekali lagi. Langit malam dipenuhi bintang. Era baru Mongolia telah bermula.
Malaysia bersama kami, 2 tahun berlalu. Tahun 2027, Ulaan Batar telah menjadi bandar yang sama sekali berbeza. Saya dapat merasakannya setiap hari dalam perjalanan ke tempat kerja dan pulang ke rumah. Jalan yang diletakkan dengan kemas, bangunan yang tersusun rapi, papan tanda syarikat Malaysia yang biasa dilihat. Perubahan terbesar ialah Pusat Teknikal Malaysia Mongolia, sebuah bangunan 20 tingkat yang dibina di tengah-tengah Ulaan Batar. Tingkat 1 hingga 10 adalah bilik penyelidikan dan makmal, manakala selebihnya adalah kemudahan pendidikan dan penginapan. Setiap tahun, 1,000 belia Mongolia datang untuk mempelajari teknik perlombongan terkini di sini. Sekarang, saya adalah pengarah pusat ini. Ini adalah jawatan yang saya impikan selama lebih 30 tahun. Tempat di mana saya tidak perlu bimbang tentang syarikat asing dan boleh membangunkan kaki tangan teknikal kami secara langsung. Suatu pagi, saya bertemu dengan pelajar latihan di koridor pusat. Mereka semua adalah anak muda berusia awal 20 konan. Mata mereka bersinar. Tuan Pengarah, hari ini Dr. Azman dari Malaysia datang mengajar sendiri, bukan? Ya, beliau adalah penyelidik kanan dari Institut Penyelidikan Bateri Syarikat Pembuatan Chip Terkemuka. Beliau akan mengajar kami teknologi bateri litium terkini. Wow, betulkah? Itu bidang yang paling saya ingin pelajari. Apabila melihat semangat mereka, saya berasa sangat bangga. 2 tahun lalu, belia Mongolia masih mengelakkan kerja perlombongan, berfikir ia adalah kerja yang sukar, tidak belajar apa-apa, dan tiada masa depan. Tetapi sekarang berbeza. Teknik perlombongan telah menjadi industri yang paling moden dan bidang yang paling diminati oleh anak muda. Inilah perubahan terbesar yang disebabkan oleh kerjasama dengan Malaysia. Semasa waktu rehat tengah hari, saya pergi ke kafetaria pusat. Penyelidik Malaysia dan pegawai Mongolia duduk makan bersama. Ini telah menjadi pemandangan yang sangat semula jadi. Dr. Azman juga ada di sana. Sepanjang 2 tahun yang lalu, beliau telah berulang-alik antara Ulaan Batar dan Kuala Lumpur berkali-kali. Sekarang, beliau boleh bercakap bahasa Mongolia dengan fasih. Tuan Pengarah Atan, Anda telah melihat pengumuman kerajaan hari ini? Pengumuman apa? Kerajaan Malaysia memutuskan untuk memperluaskan kerjasama dengan Mongolia sekali lagi. Kali ini, ia diperluaskan ke bidang tenaga baharu. Mata saya membesar. Tenaga baharu? Ya, potensi tenaga angin dan tenaga surya Mongolia tidak ternilai. Malaysia sedang bersiap untuk pelaburan besar dan juga merancang untuk membina taman perindustrian pengeluaran hidrogen hijau. 2 tahun lalu, kerjasama bermula dari pembangunan mineral 440 triliun ringgit Malaysia. Sekarang, ia telah meluas ke semua aspek. Malaysia bukan sahaja mengambil sumber, tetapi mereka akan membina Mongolia menjadi hub tenaga baharu Asia. Dan Anda dengar, Ulaan Batar akan membina pusat kebudayaan Malaysia juga, kata seorang penyelidik muda. Dia kata akan ada ceramah dan kursus bahasa Malaysia percuma juga. Bagi generasi muda Mongolia, Malaysia telah menjadi contoh budaya. Selain drama televisyen idol dan musik pop Malaysia, kini mereka dahagakan untuk mempelajari model pembangunan ekonomi dan sistem pendidikan Malaysia. Petang itu, saya pergi ke tapak perlombongan di kawasan Perlombongan Selatan. 2 tahun lalu, ia masih gurun yang terbiar. Sekarang, ia telah menjadi taman perindustrian yang paling moden. Peralatan perlombongan besar sedang beroperasi. Semuanya adalah dibuat di Malaysia, dan yang mengawal peralatan ini adalah kaki tangan teknikal Mongolia. Seperti yang dijanjikan oleh pasukan penyelidik Malaysia, pemindahan teknologi yang sempurna telah berlaku. Wakil yang bertanggung jawab di lapangan datang menyambut saya. Beliau juga lulus dari pusat ini, Tuan Pengarah. Pengeluaran litium bulan ini melebihi sasaran 20%. Betulkah? Bagaimana Anda melakukannya? Kami telah menggunakan teknik pengekstrakan baharu yang dipelajari dari Malaysia. Kecekapan telah meningkat banyak. Wajahnya penuh kebanggaan. Kini, kaki tangan teknikal Mongolia bukan sahaja bergantung kepada Malaysia, tetapi juga memperbaiki dan membangunkan sendiri. Dan Tuan Pengarah, lihat ini. Beliau menghulurkan tablet kepada saya. Pada skrin, terdapat carta status pengeluaran litium. Litium yang kami hasilkan dihantar terus ke kilang pembuatan bateri di Malaysia.
Bateri itu dipasang pada kereta elektrik dan diekspor ke seluruh dunia. Komponen yang dibuat di Mongolia sedang berjalan di seluruh dunia. Hati saya panas. Zaman di mana kami diangkut sumber oleh Cina daratan dengan harga murah terasa seperti mimpi. Sekarang, kami memproses sendiri dengan teknologi kami, dengan nilai yang sesuai dan mengekspor ke pasaran dunia dengan bangga. Petang itu, saya duduk di sebuah kafe di tengah-tengah ulaan Batar. Di luar tingkap adalah jalan yang sibuk semasa waktu tamat kerja. Perkara yang menarik perhatian saya ialah air muka anak muda yang sama sekali berbeza daripada 2 tahun lalu. Mereka penuh keyakinan, berdiri tegak, dan harapan untuk masa depan dapat dirasakan dari langkah mereka. Seorang wanita muda duduk di meja sebelah saya. Dia membuka komputer riba dan memulakan mesyuarat video dalam bahasa Malaysia. Dia seolah-olah bekerja dengan syarikat Malaysia, bercakap bahasa Malaysia dengan fasih dan sikap profesional. Pemandangan seperti ini telah menjadi standar bagi anak muda Mongolia. Telefon saya berdering. Panggilan dari Kementerian Ekonomi Malaysia. Tuan Pengarah Atan, bulan depan akan diadakan forum kerjasama di Kuala Lumpur. Kami ingin menjemput anda sebagai penceramah utama. Saya, ya. Kami berharap anda dapat membentangkan hasil kerja sepanjang 2 tahun yang lalu. Pemimpin kedua-dua negara juga akan turut serta. Saya menerima dengan gembira. Saya mahu menyatakan rasa terima kasih saya kepada rakyat Malaysia sendiri. Sebulan kemudian, saya berada di Kuala Lumpur, di bilik mesyuarat besar, Pusat Dagangan Dunia Malaysia. Beribu-ribu orang berkumpul, ahli perniagaan Malaysia dan Mongolia, pegawai kerajaan, dan wartawan. Tiba masa untuk saya memberi ceramah. Saya naik ke podium dengan gemetar, tetapi kata-kata yang akan saya ucapkan sangat jelas. Selamat sejahtera, semua rakyat Malaysia. Saya Atan Bol dari Mongolia. Tepukan bergema. 2 tahun lalu, Mongolia berdiri di persimpangan keputusan, sama ada untuk terus menyerah kepada Cina daratan yang mengeksploitasi kami selama 30 tahun atau memilih rakan kongsi baharu. Kami memilih Malaysia. Pendengar mendengar dengan serius. Sekarang, saya boleh mengesahkan bahawa pilihan itu adalah keputusan yang paling tepat dalam sejarah Mongolia. Tepukan gemuruh. Malaysia tidak hanya memberi kami wang. Anda memberi kami teknologi, pengetahuan, dan yang paling penting, harapan. Harapan bahawa kami sendiri juga boleh menjadi kaya. Kami sendiri juga boleh menjadi negara maju. Suara saya bergetar. Sepanjang 2 tahun yang lalu, 1,500 belia Mongolia telah mempelajari teknologi di Malaysia. 30 syarikat Malaysia telah mewujudkan 50,000 pekerjaan di Mongolia. Dan yang paling penting, rakyat Mongolia telah mendapatkan semula keyakinan mereka. Saya melihat ke tempat duduk pendengar. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua rakyat Malaysia. Negara anda bukan sahaja negara yang mempunyai ekonomi yang hebat. Anda adalah negara yang membawa harapan kepada negara lain. Negara yang tahu bagaimana untuk tumbuh bersama tanpa mengeksploitasi. Seluruh bilik berdiri dan bertepuk tangan. Ramai yang menitiskan air mata. Saya sendiri juga terharu. Ceramah berakhir. Ramai orang datang menghampiri untuk berjabat tangan. Ahli perniagaan, pegawai kerajaan, dan juga rakyat biasa. Seorang wanita tua memegang tangan saya dengan erat. Terima kasih banyak. Cucu saya menyertai program di Mongolia. Melihat Mongolia membangun, saya gembira sungguh. Saya menggenggam tangannya erat. Tidak, kami yang perlu berterima kasih. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan Malaysia, saya berjalan bersendirian di jalan-jalan Kuala Lumpur. Ramai orang berjalan dengan pantas. Pemandangan bandar yang teratur, bersih, dan bersemangat. Inilah keadaan yang Mongolia idamkan untuk dicapai. Telepon berdering. Panggilan dari Dr. Azman. Tuan Pengarah Atan, ceramah semalam sangat mengagumkan. Saya sendiri juga terharu. Dr. Azman, apa yang saya katakan adalah keikhlasan sepenuhnya. Jika tidak kerana Malaysia, Mongolia mungkin masih menjadi gudang sumber Cina daratan sekarang. Kami juga sangat bertuah kerana bertemu Mongolia. Mari kita berganding bahu untuk 50 tahun, 100 tahun akan datang. Baiklah, Dr. Azman. Mari kita berganding bahu. Saya menaiki kapal terbang. Di luar tingkap adalah metropolis Kuala Lumpur yang hebat.
infrastruktur yang maju, kelompok bangunan yang luas sejauh mata memandang. Saya bermimpi bahawa suatu hari nanti, Ulaanbaatar juga akan menjadi seperti ini. Di dalam kapal terbang yang terbang pulang ke Mongolia, saya mula menulis surat dari rakyat Mongolia. Surat yang penuh dengan keikhlasan saya kepada semua rakyat Malaysia. Saya Atanbol, seorang yang telah bekerja dalam bidang sumber mineral di Mongolia selama lebih 30 tahun. Hari ini, saya menulis surat ini kerana saya mempunyai sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada anda semua. Bukan kami yang memilih Malaysia. Kami cuma mahu percaya kepada Malaysia. Dan anda tidak mensia-siakan kepercayaan ini. Negara anda, bagi kami, bukan sahaja rakan kongsi perniagaan. Anda adalah guru kami, anda adalah kawan kami, anda adalah harapan kami. Nilai 440 trilion ringgit Malaysia bukan sekadar nombor. Ia adalah masa depan Mongolia. Ia adalah impian anak cucu kami. Ia adalah keyakinan yang kami perolehi semula. Rakyat Malaysia sekalian, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan negara anda menjadi negara yang paling dihormati di dunia. Tidak, sekarang sudah pun. Mongolia akan berganding bahu dengan Malaysia selama-lamanya, segarantos tahun. Dengan penuh hormat, Atanbol. Kapal terbang mendarat di Ulaanbaatar. Di luar tingkap adalah bandar yang saya cintai. Bandar yang lebih cerah daripada 2 tahun lalu. Bandar yang kini penuh dengan harapan. Saya tersenyum. Masa depan Mongolia cerah kerana kami mempunyai Malaysia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Saya tahu bahawa ini bukan penamat, tetapi permulaan. Kisah Malaysia dan Mongolia baru bermula.